Sebanyak 336 kes daripada 59,860 panggilan yang diterima Talian Bantuan Krisis Kesihatan Mental, Talian HEAL, membabitkan kecenderungan membunuh diri. Manakala 59% atau 35,590 daripada jumlah tersebut memerlukan sokongan emosi. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, berdasarkan statistik sejak talian itu diaktifkan pada 2022 hingga kini, sebanyak 138 kes pula membabitkan cubaan membunuh diri. Itulah sejumlahnya yang kita ingat ya. This may not be the entire scenario kerana underreporting, mereka dia tak datang kepada kami dalam HEAL 1555 itu, tapi inilah yang tahap ataupun situasinya hari ini justru mengingatkan kita bahawa kita perlu pertingkatkan lagi usaha-usaha intervensi dan usaha-usaha untuk menyelamatkan mereka. Tambahnya, sebanyak 24,270 panggilan memerlukan intervensi khusus membabitkan psikopendidikan positif berkaitan mengurus dan kaunseling. Kabinet setuju terima pakai garis panduan perancangan GPP Pusat Data yang disediakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada 8 Oktober lalu. Ia bagi menyeragam serta memudahkan proses permohonan dan kelulusan perancangan bagi pihak berkepentingan. Sehingga Mei tahun ini, sebanyak 32 buah pusat data sedang beroperasi di negara ini. Manakala 19 lagi pusat data sedang dalam pembinaan. Sebagaimana kita maklum, Malaysia merupakan destinasi yang terkenal, khususnya dalam kalangan syarikat antarabangsa yang bertaraf dunia seperti Amazon, Microsoft, Google, Nvidia. Garis panduan itu membenarkan pemajuan pusat data hanya di zon komersial dan industri serta menetapkan zon penampan di kawasan perumahan untuk mengelakkan gangguan bunyi. GPP akan dibentangkan di mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan yang dijadualkan 14 November nanti. Era globalisasi ternyata mempengaruhi gaya dan kaedah pertanian masa kini yang tidak lagi bergantung terhadap alatan tradisional. Sebaliknya, segalanya kini boleh dilakukan di hujung jari. Antaranya menerusi aplikasi teknologi pintar, Internet of Things IoT yang mampu meningkatkan hasil pertanian yang diusahakan. Laporan Zanaria Zainal Abidin. Perkara itu diakui usahawan muda Muhammad Amirul Shah Saidin, 21 tahun, yang mengaplikasikan teknologi berkenaan dalam projek tanaman cili vegetasi yang diusahakannya di Kampung Bukit Kapal Kelang, Selangor. Teknologi pintar itu membantu Amirul meraih pendapatan bersih RM40,000 semusim apabila 5,000 batang pokok cilinya di kebunnya berupaya menghasilkan 8 tan cili dalam tempoh 5 bulan. Kelebihan dia, kita boleh kontrol dekat mana kita berada. So, kalau kita ada terpaksa keluar daripada farm pun, kita boleh kontrol by phone sebab dia semua melalui internet. So dalam IoT ni dia ada, kita boleh check kita punya ambient sekeliling punya cuaca macam mana dekat farm lah. Lepas tu kita boleh check kalau baja kita dah kurang ke, so kita boleh refill tanpa kita datang kat farm. Kita boleh refill guna phone je. So far sekarang paling jauh saya pergi dekat Terengganu, saya boleh kontrol lagi. Amirul graduan CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 dalam bidang pengeluaran tanaman dari Institut Pertanian Serdang Selangor IPS berkata, keputusannya menyambut pengajian di IPS adalah tepat apabila beliau dapat merealisasikan minatnya sejak berumur 15 tahun dalam bidang pertanian. Dekat dalam tu saya dapat belajar pasal cara untuk kita create kebun dari kosong sampai dah tanam. Lepas tu dia ajar kita untuk kita handle pekerja. Bagi saya, kalau yang betul-betul minat boleh sambung dekat macam kolej kemahiran pasal pertanian lah. Ataupun boleh pergi mana-mana kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian. Sebab benda ni kalau kita ada duit,
kita tak ada ilmu, benda tu takkan jadi. Kalau kita ada ilmu, tak ada duit pun takkan jadi. So better dia seimbang. Ilmu dengan duit tu biar seimbang. So baru dia akan jadi dapat hasil yang apa yang kita nak. Ketika persepsi ramai anak muda cenderung menjauhkan diri daripada menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencarian, pastinya pandangan itu akan terhakis setelah menyedari potensi pertanian menggunakan teknologi IoT mampu menjana pendapatan lumayan. Zana Rihazana Abidin, RTM. Menjelang aksi persahabatan di New Zealand esok, pasukan kelab yang akan menjadi lawan Harimau Melaya masih menjadi tanda tanya. Biarpun ada laporan mengatakan skuad kendalian Pau Marti Vicente akan menentang kelab utama Auckland FC, namun masih belum ada pengesahan rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenainya. Auckland yang dibadisi bintang Jepun Hiroki Sakai selaku kapten adalah kelab yang beraksi di Liga Australia. Pasukan mana pun yang akan menentang Malaysia, ia tetap menjadi aksi pemanas badan penting buat Harimau Melaya. Ia akan menjadi medan terbaik untuk Vicente merancang taktikal terbaik sebelum perlawanan Tier 1 menentang skuad kebangsaan New Zealand Isnin depan.